Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, puan-puan guru, para alim ulama, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mulakan majlis pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian kurnia nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Dapat sekali lagi sama-sama kita bertemu secara alam maya pada malam ini untuk saling melakukan muhasabah, untuk saling melakukan retrospeksi, untuk saling memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan malam-malam sebegini, mungkin ada di kalangan kita yang sedang duduk santai bersama dengan ahli keluarga setelah selesai menunaikan solat Isyak dan sebagainya, sekadar untuk kita saling memberikan peringatan bersama. Dan insya-Allah mudah-mudahan peringatan-peringatan sebegini baik untuk diri saya yang bercakap, untuk sama-sama tuan-tuan perempuan yang mendengar, yang berkongsi, boleh terus menekan butang share dan sebagainya untuk kebaikan-kebaikan bersama. Alhamdulillah. Sengaja kita buat siri khas pada malam ini untuk kita meyakini bahawa inilah satu kegembiraan yang kita pendam, kerinduan yang telah kita simpan lama, bahawa kita sedang berada di gerbang ambang Ramadan. Kita sekarang berada di gerbang Ramadan. Tetamu yang agung semakin menghampiri kita. 2-3 hari lagi kita akan menyambut satu bulan yang dinanti-nanti oleh para salafus salih, yang dinanti-nanti oleh para sahabat, yang mana sahabat dahulu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan untuk mereka dapat mengecapi nikmat-nikmat dalam bulan Ramadan. Bulan yang kita nanti-nantikan ini nak kita semat dalam diri kita supaya ada sifat keterujaan ini. Keterujaan menyambut satu bulan yang dibanggakan, satu bulan yang merupakan kenikmatan yang dilimpahi penuh untuk kita sama-sama menyambut, bukan sekadar menyambut tetapi melakukan persiapan. Sebab itu ulama menyebutkan kepada kita bagaimana manusia itu nak mendapat kemenangan dalam bulan Ramadan seandainya dia tidak melakukan persiapan demi persiapan. Sebab itu tuan-tuan, malam ini sekali lagi mungkin kita dah dengar banyak peringatan-peringatan, ceramah-ceramah amal Ramadan dan sebagainya. Sengaja kita letakkan pada malam ni di Kubak Center ini untuk kita merenung 1-2 perkara juga berkaitan dengan Ramadan. Biar berkali-kali telinga kita ini didengarkan tentang peringatan Ramadan agar timbul keterujaan kita untuk berhadapan dengan satu bulan yang cukup istimewa ini. Di kalangan kita mungkin ada yang dah bertemu Ramadan 20 kali, 30 kali, 40 kali, 50 kali, hatta 80 kali sekalipun. Tapi bagaimana sikap kita supaya peredaran masa ini ataupun peredaran bulan ini bukanlah kita kata Ramadan datang ni sekadar hanya rutin pertukaran bulan. Tidak. Tetapi pertukaran bulan sehingga sampai ke bulan Ramadan, kita tahu kita seandainya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam bulan Ramadan, maka kita merupakan manusia yang hebat seandainya kita mengecapi ataupun kita cuba menggarap segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Rugilah seandainya kita diberi peluang untuk berada dalam bulan Ramadan tapi membiarkan saat-saat waktu, minit-minit demi jam berlalu begitu saja tanpa kita melakukan amal soleh. Rugi. Jadi tanam azam sekarang ni, Ramadan dah semakin hampir kepada kita. Tuan-tuan, kita kena buat perancangan. Sebagaimana orang yang berjaya dalam bisnes,
Orang yang berjaya dalam bisnes buat perancangan untuk berjaya dalam bisnesnya dalam bulan Ramadan. Mereka yang berniaga di bazar Ramadan, mereka buat perancangan. Tuan-tuan yang mungkin yang ahli perniagaan, tak salah tuan-tuan, tak salah. Yang buat bazar Ramadan, yang nak jual kuih raya dan sebagainya, buat persiapan bukan? Kita nak buat kek tahun ni. Ada yang nak berniaga baju raya, ada yang nak berniaga kuih, ada yang nak berniaga lemang dan sebagainya. Buat persiapan, tidak ada masalah. Tetapi perlu diingat juga bagaimana persiapan untuk memastikan kejayaan dalam bulan Ramadan. Sebab itu ada yang menyebut seolah-olah Ramadan ini ibarat perlawanan akhir pertandingan, sesuatu pertandingan. Bila nak menang dalam sesuatu pertandingan akhir ni, maka persiapan kena lakukan. Antara persiapannya adalah membuat latih tubi. Antara persiapannya adalah untuk melatih diri. Sebab itu kita ada puasa sunat, kita ada doanya, kita ada banyak persiapan-persiapan. Hatta imam-imam di surah masjid sudah mula membacakan Allahumma barik lana fi Rajab. Dalam bulan Rajab dulu, wa Sya'ban, sekarang ni kita dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Wa a'inna dan bantu kami. Wa a'inna fi wa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa a'inna fihi siyam, bantu kami untuk berpuasa, wal qiyam, untuk kami mendirikan solat malam, wa ghaddil basar, untuk kami tundukkan pandangan, wa hifdzil lisan, untuk kami jaga lidah kami, wa tilawatul Quran, dan untuk membaca Quran. Sekarang waktunya doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kekuatan kepada kita, fizikal kita, jasad kita, mental kita untuk berhadapan dengan bulan ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukup beruntung, cukup beruntung. Maka kita syukurilah nikmat ini. Sebab dalam bulan Sya'ban, dalam bulan Rajab, kita dah diberikan banyak pendedahan tentang kehadiran Ramadan. Kita baca di media sosial, kita dengar kuliah-kuliah di TV, di radio, di internet, YouTube dan sebagainya. Ada lambakan kuliah-kuliah ambang Ramadan. Semuanya untuk apa? Nak naikkan semangat kita berhadapan dengan bulan Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, saya nak kongsikan sebagai pendahuluan awal ni. Kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-79. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita, mungkin kita dah pernah baca ayat ni tuan-tuan. Ayat 179, Allah sebut kepada kita, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Allah sebutkan kepada kita tentang manusia, jin, dan Allah siapkan neraka untuk mereka. Kita kena faham yang pertama, saat di akhirat nanti, setelah dihitung nilai amal baik buruk kita ni, kita hanya ada dua tempat selepas itu. Kita hanya ada dua tempat selepas diperhitungkan amal kita. Baik amal kita mendapat rahmat kita, maka kita dimasukkan dalam syurga Allah. Sebaliknya, kita akan masuk ke dalam neraka Allah. Wa'iyyazubillah. Wa'iyyazubillah. Kita minta lindung pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang ketiga. Sama ada ke syurga Allah Subhanahu wa taala ataupun sebaliknya. Sebab itu perlu ada perasaan daripada dalam hati kita ini. Kita minta pada Allah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan kepada kita, walaqad dzara'na li jahannam. Allah siapkan kepada kita ini neraka Jahannam. Allah siapkan neraka Jahannam yang mana di dalamnya kebanyakannya adalah jin dan manusia. Tetapi Allah ceritakan ada ciri-cirinya manusia yang berada dalam neraka ini. Allah sebutkan selepas itu ciri-ciri manusia yang berada dalam neraka ini. Lahum, yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang pertama, Allah sebutkan kepada kita. Ini saya nak kaitkan dengan Ramadan, tuan-tuan. Mungkin dah berkali-kali kita dengar tentang kisah Ramadan, berkali-kali kita mengetahui tentang fadilat Ramadan dan sebagainya. Jangan jadi manusia yang sebegini. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi tidak mahu memahami. Ada hati tetapi tidak mahu memahami tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah seru manusia-manusia yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan peringatan kepada kita. Allah memberikan arahan kepada kita untuk kita menjalani ibadah puasa, yang mana natijahnya la'allakum tattaqun. Dengan melakukan puasa Ramadan tersebut,
menghasilkan kamu jadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Akhirnya tuan-tuan, letak dalam diri kita. Tanya dalam diri kita, ada tak secebis ketakwaan dalam diri kita? Yang mana kita dah berpuasa berpuluh-puluh kali dah. Hasil Ramadan ada atau tidak? Sebab ulama menyebut tanda puasa Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mampu untuk istiqamah melakukan amal kebaikan. Malah ada pertambahan pula. Allahu Akbar tuan-tuan. Saya buat muhasabah, tuan-tuan kita buat muhasabah bersama. Mungkin ada turun naiknya ibadah kita tu, tapi pastikan istiqamah kita, pastikan kita tidak mahu tergelincir kali yang kedua, kali yang ketiga. Mungkin kadang-kadang tergelincir juga. Balik cepat-cepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cakap untuk diri sendiri. Tentu tuan-tuan kita buat muhasabah bersama. Nak masuk Ramadan dah ni. Berkali-kali dah kita dengar tentang amal Ramadan. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Antara ciri manusia yang dicampak masuk ke dalam api neraka nanti, manusia yang ada hati tapi tidak mahu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak lagi tak ayat-ayat? Banyak lagi. Ayat-ayat motivasi Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan kepada kita. Hatta dalam bulan Ramadan nanti, kita akan mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Hadis yang biasa juga kita dengar bukan? Barang siapa yang berpuasa, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh ihtisaban. Ihtisaban ni mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, ikhlas kerana Allah semata-mata, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Lihat tuan-tuan, kesan daripada berpuasa. Akhirnya bila kita baca ayat-ayat sebegini, serapkan dalam hati kita. Kita nak jadi manusia yang ada hati memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi manusia yang ada hati tapi tidak mahu memahami. Yang kedua, Allah sebutkan kepada kita, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata tapi tak nak melihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ini kita nak lakukan muhasabah dalam diri kita. Manusia kita dikurniakan dua mata, memandang. Jangan sampai mata ini hanya pandang pada pandangan zahir tapi tidak melihat pada mata hati kita. Sebab yang dimaksudkan dengan sini, bagaimana manusia memandang dengan mata hati. Allah jadikan COVID-19. Allah jadikan fenomena alam. Allah jadikan banyak peristiwa-peristiwa di sekeliling kita. Adakah kita mengambil pengajaran dalam hati kita? Berapa ramai kematian demi kematian berlaku di sekeliling kita? Berapa banyak bencana-bencana alam berlaku di sekeliling kita? Berapa banyak musibah-musibah yang berlaku di sekeliling kita? Adakah kita hanya mengatakan bahawa itu fenomena alam? Adakah kita hanya berkata itu hanya rutin biasa saja, manusia hidup dan mati tanpa mengambil pengajaran? Pastikan bila melihat sesuatu peristiwa, melihat sesuatu kejadian, melihat sesuatu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kaitkan dengan mata hati kita supaya mata hati kita memahami itu signal, petanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita faham Allah sedang menegur kita. Allah sedang menegur kita. Allah sedang membelai kita dengan kasih sayangnya. Maka baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah ciptakan penyakit demi penyakit? Kenapa Allah ciptakan bencana alam? Kenapa Allah ciptakan masalah? Untuk manusia ini berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukankah menjadi satu ketenangan dalam hidup kita bila hidup kita berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ada mata memandang peristiwa-peristiwa yang akhirnya kita guna dengan mata hati kita. Kaitkan, relatekan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala ciptakan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Tidak pernah diciptakan secara sia-sia. Allahu Akbar tuan. Lihat, antara ciri manusia yang dicampakkan dalam neraka, ada mata tapi tak melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tak memandang di sudut mata hatinya, pandangan mata hati. Kita nak sambut Ramadan ni tuan-tuan. Ada manusia yang juga seperti kita, juga memasang perancangan untuk sambut Ramadan. Tetapi mungkin hari ini, berapa ramai di kalangan kita yang sudah diambil nyawanya? Berapa ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang meninggal hari ini? Berapa ramai di kalangan saudara mara kita yang meninggal hari ini? Berapa ramai kawan-kawan kita ataupun siapa saja yang meninggal hari ini? Sedangkan mereka juga melakukan perancangan. Mereka juga memikirkan untuk masuk Ramadan seperti kita. Tetapi ajal mendahului. Bila kita memikirkan, Allahu Akbar, kita belum tentu. Kita juga belum tentu. Saya yang bercakap juga, kita belum tentu. Tidak ada lesen yang mengatakan sah
kita akan dapat masuk ke dalam bulan Ramadan. Melainkan kita mengharapkan seandainya ada panjang umur, kesempatan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat masuk dalam bulan Ramadan. Untuk apa? Supaya jadi manusia yang beruntung, dapat kita mengumpul bekalan-bekalan lagi. Kita rindukan untuk melakukan amal soleh dalam bulan Ramadan. Sebab inilah yang akan menemani kita saat kita di pembaringan kelak. Kita tidak mahu jadi manusia yang menyesal di hadapan Allah. Allah rakamkan dalam Quran, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Kita baca dalam surah Sajadah. Allah sebut tentang manusia yang menyesal di hadapan Allah, tertunduk wajah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunduk dalam keadaan menyesal, minta pada Allah, ya Allah, hari ini kami dah tengok, ya Allah, kami dah dengar dengan telinga kami sendiri, kami dah lihat dengan pandangan mata kami sendiri hari ini. Balikkan kami ke dunia, ya Allah. Balik ke dunia, ya Allah. Untuk apa? Na'mal salihan. Kami nak buat amal salih, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita ambil muhasabah. Kita masih lagi boleh bernafas. Kita masih boleh bercakap. Kita masih boleh mendengar, melihat pada malam ini. Buat persiapan yang terbaik. Seandainya Allah panjangkan umur kita. Kita tak nak jadi manusia yang ada mata tapi tidak melihat. Yang ketiga Allah sebut, walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi tak nak mendengar firman-firman Allah, tapi tak nak mendengar peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidaklah di kalangan kita, tuan-tuan. Kita yang sedang mendengar ni pun cukup alhamdulillah, Allah bagi peluang untuk mendengar sebegini. Allah bagi peluang untuk kita menghayati firman-firman Allah. Allah bagi kita mendengar perkara-perkara yang baik. Syukur pada Allah, tuan-tuan. Tak semua orang suka dengar peringatan. Tak semua orang suka dengar peringatan-peringatan. Tapi bila kita ada hati, rasa nak teruja, nak dengar, rasa seronok nak mendengar peringatan, syukur, ini tanda Allah sedang membelai dengan kasih sayangnya. Mudah-mudahan, tuan-tuan, Allah matikan kita dalam keadaan sebegini. Kita sedang mendengar peringatan, kita sedang buat ketaatan, minta pada Allah, ya Allah, matikan kami, ya Allah, ketika kami sedang melakukan ketaatan. Indah, tuan-tuan, indah. Sebab kita yakin dan pasti ganjarannya sangat luar biasa. Ganjaran yang Allah Ta'ala siapkan untuk manusia yang beriman, yang Allah siapkan untuk manusia yang bertakwa, luar biasa hebatnya di akhirat kelak. Hatta nanti di akhirat, saat berada dalam syurga, seandainya Allah masukkan kita dalam syurga, amin ya rabbal alamin, tuan-tuan, kita masih lagi rasa perasaan, kalaulah aku dapat buat lebih, pasti aku akan dapat sesuatu. Tapi itulah, tapi waktu inilah, tuan-tuan, waktu inilah kita nak membuat amal soleh, amal soleh. Jadi yang ketiga, ada telinga, tidak mahu mendengar. Bila dah diberikan tentang kita dah masuk bulan Rajab, masih lagi membutakan, memekakkan telinga. Dah masuk bulan Syaban, masih lagi memekakkan telinga. Dah masuk Ramadan, masih lagi anggap biasa-biasa. Apa guna telinga yang Allah Ta'ala berikan? Allah Ta'ala berikan nikmat pendengaran kepada kita. Kita diseru, sekarang dah masuk bulan Rajab, maka buat persiapan. Dah masuk bulan Syaban, buat persiapan. Tuan-tuan, esok boleh buat persiapan ni. Mungkin ada di kalangan ibu-ibu yang dapat senaraikan barang-barang keperluan. Apa nak beli? Nak sahur nanti. Apa keperluan sahur kita? Nak siapkan apa? Nak makan apa? Nak makan oat? Nak makan spaghetti? Nak makan Maggi? Nak makan burger? Nak makan nasi? Siap perancangan. Besok dah boleh pergi beli barang dah. Nak beli apa ni? Ayam dan sebagainya. Jangan sampai membazir, tuan-tuan. Jangan sampai membazir. Buat perancangan dengan baik. Buat perbincangan dengan baik. Nah, jadi apa lagi persiapan ni? Sebab kita dah dengar dah, banyak dah ni. Tentang pesanan-pesanan. Malam ni dah kita terfikir dah. Bagi ibu-ibu dekat mana nak semayang tarawihnya. Kedudukan mana. Di mana nak bertilawah. Dekat mana nak bertadarus. Bagaimana supaya kita beribadah tidak diganggu oleh anak-anak. Kalau yang ada anak-anak kecil, jangan rasa kecewa. Anak-anak kecil tu, bagaimana nak memanfaatkan masa-masa yang terluang untuk kita sehabis baik menggunakan. Tuan-tuan, ada telinga dan saya kita bertindak untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai ada telinga tapi tidak mahu melakukan apa-apa. Sebab Allah bagi ancaman, ulaika kal an'am bal hum adall. Allah sebut mereka ini diibaratkan seperti binatang ternakan, bahkan lebih teruk lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan jadi manusia sebegini, ya Allah. Jangan jadi manusia sebegini. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak tergolong daripada manusia yang sebegini. Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hati tapi tidak mahu menggunakan sebaiknya. Allah kata mereka ini seperti binatang ternakan, bahkan lebih teruk lagi daripada binatang ternakan. Kemudian Allah akhirkan ayat itu,
ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Kita nak jadi orang yang lalai ke tuan-tuan? Tanam azam dalam diri kita. Jangan sampai kita jadi manusia yang lalai. Saya yakin dan pasti tuan-tuan dan perempuan yang sedang mengikuti dengan ni, pastinya kita tak nak jadi manusia yang lalai. Pastinya kita dah diberikan peringatan demi peringatan, kita nak bersiap sedia. Andainya kematian sangat menghimpit kita, kematian sangat dekat dengan kita, kita nak dalam keadaan kita bersedia. Biarpun rasa takut, biarpun rasa tidak berapa lengkap amalan dan sebagainya, mudah-mudahan penuh pengharapan kita Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal soleh kita. Tuan-tuan, gerbang Ramadan sangat-sangat dekat dengan kita. Apa yang ada dalam bulan Ramadan? Apa hikmah puasa? Pastinya tuan-tuan dan perempuan, kita dah baca banyak dah kitab-kitab tentang Ramadan. Cuma nak kongsikan pada tuan-tuan. Bila Syekh Ali Jurjawi menyebut dalam kitabnya Hikmatut Tashri', mungkin tuan-tuan pernah mendengar, banyak kuliah-kuliah saya kongsikan perkara yang sama. Imam Syekh Ali Jurjawi menyebut antara puasa itu akan mendapat sekurang-kurangnya ada beberapa faktor-faktor, ada beberapa aspek-aspek pada dirinya. Aspek di sudut aspek spiritual, aspek kerohanian, di sudut aspek kesihatan, di sudut aspek kemanusiaan. Sekurang-kurangnya 3 aspek ini. Bila manusia berpuasa, akan ada 3 aspek ni. Aspek spiritualnya, melatih dirinya untuk jadi manusia yang amanah, melatih dirinya untuk menjadi manusia yang taat, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta Imam Jurjawi sebut, dengan berpuasa dapat menyingkir sifat kebinatangan dalam diri manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rupanya dengan berpuasa ni, dengan berpuasa melahirkan kita jadi manusia yang bersyukur. Bagaimana tuan-tuan? Bukankah kita membaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Allah sebut, la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat. Allah sebut kepada kita, kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat. Bila tambah, Allah tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Dengan berpuasa ni, meyakini bahawa ini nikmat, ini waktunya kita nak jadi manusia yang bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan berpuasa melahirkan kita jadi manusia yang lebih amanah. Lebih amanah sebab ulama sebut tidak ada tanda berpuasa pada wajah seseorang. Tidak ada tanda. Muka yang penat bukanlah satu petanda khusus seseorang itu berpuasa. Tengok muka lemau, penat. Kenapa bang puasa ke hari ni? Puasa. Penat sangat muka tu. Dia tak puasa. Tapi itu bukan petanda khusus. Ada orang boleh buat kan. Tetapi nak melatih dengan berpuasa, melatih seseorang itu untuk jadi manusia yang amanah. Bagaimana? Saat duduk dalam bilik seorang-seorang tuan-tuan. Kita mungkin ada bilik seorang-seorang, tak ada orang. Kan suami kita pergi bekerja, anak-anak kita di sekolah dan sebagainya, ibu duduk di dapur seorang-seorang. Tengok air tebu semalam ada lagi atas meja. Boleh tak minum? Boleh, tak ada masalah. Sebab tak ada orang nampak pun. Tapi kenapa ibu tak minum? Sebab meyakini CCTV Allah memantau. Ini iman tuan-tuan. Ini kisah iman. Tapi sedang kita rasa macam, bulan Ramadan, takkanlah nak buat macam tu. Bulan Ramadan ni. Itu tanda iman. Iman masih lagi melekat dalam dada kita. Kereta kita tinted gelap semuanya. Kereta kita. Naik kereta. Pergi bazar Ramadan. Mungkin kita pergi awal sikit, pukul 4, 4.30, kita dah beli dah martabak. Masuk kereta, tutup pintu. Bau martabak dah ni. Masuk drive, tiba-tiba duduk dalam jam. Kita boleh je ambil cubit martabak sikit makan. Tapi kenapa tak buat? Puasa melatih kita untuk jadi manusia yang amanah. Merasakan CCTV Allah memantau kita 24 jam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lihat bagaimana puasa menghasilkan supaya ini tarbiyah untuk 11 bulan berbaki. Bukan Ramadan saja kita nak jadi manusia yang soleh ni. Bukan Ramadan saja kita nak jadi manusia yang baik. Bukan Ramadan saja kita nak jadi manusia yang jaga mulut. Bukan Ramadan saja kita nak jadi manusia yang jaga mata. Tapi nak pastikan 11 bulan berbaki tersebut. 11 bulan berbaki ini mampu menatijahkan daripada hasil tarbiyah kita di bulan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, inilah waktunya. Bila disebut puasa mampu menghasilkan kita jadi manusia yang amanah. Puasa mampu melatih kita jadi manusia yang bersyukur. Puasa mampu menyingkir sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Allahu Akbar. Apa sifat kebinatangan? Suka makan. Suka hidupnya makan semata-mata. Hidupnya suka tidur semata-mata. Hidupnya bertunjangkan hawa nafsu semata-mata. Ini sifat haiwan. Tapi puasa nak singkir sifat-sifat ini. Puasa bukan sekadar nak tidur 24 jam saja. Puasa bukan sekadar nak fikir makan saja, bukan. Tapi puasa akhirnya melatih diri kita sifat bertuhan. Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu duduk dalam bulan Ramadan, ya mungkin kita penat sedikit,
Mungkin kita penat nak menguruskan anak-anak, nak menguruskan rumah, nak menguruskan tempat bekerja dan sebagainya. Tapi kita yakin Allah tak pernah membebankan kita. Syariat Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah membebankan manusia. Allah Ta'ala tak pernah menyukarkan kita. Sebab itu ada rukhsah, tuan-tuan. Ada kemudahan. Bagi wanita yang hamil dan sebagainya, ada kemudahan. Kalau yang uzur, ada kemudahan. Yang sakit, ada kemudahan. Yang bermusafir, ada kemudahan. Inilah keindahan Islam. Tidak pernah menekan sesiapa pun. Tetapi Islam bukanlah untuk dimudah-mudahkan. Islam itu mudah, tapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Tuan-tuan ingat. Pada aspek spiritual, kerohanian terdapat perkara-perkara ini. Pada aspek yang lain disebut tentang aspek kemanusiaan. Aspek kemanusiaan dengan berpuasa, memikirkan manusia ini, memikirkan manusia-manusia lain. Betul, tuan-tuan? Dengan berpuasa menyebabkan kita memikirkan orang yang susah, memikirkan anak yatim, memikirkan fakir miskin yang berpuasa. Akhirnya membuatkan apa? Kita bertindak untuk membantu mereka. Bukan setakat berfikir saja ni. Berfikir adik-beradik kita tak makan, berfikir jiran tetangga kita susah, maka kita bertukar-tukar juadah. Kita beli makanan berbuka, kita berikan kepada siapa yang kita bertemu. Sebab kita meyakini Ramadan bulan kemanusiaan. Yang susah pun kita bantu, yang senang pun kita jamu. Allahu Akbar. Indah Islam, tuan-tuan. Silaturahim terjalin. Kita beli, tak salah, tuan-tuan. Memberi makan kepada orang kaya pun tak salah bulan Ramadan. Atau bukan luar bulan Ramadan pun tak salah. Tapi memberi makan dalam bulan Ramadan, akhirnya pahala kita memberi makan kepada orang berbuka, pahalanya akan dapat kepada kita tanpa mengurang sikit pun pahala kita. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita hanya ada 30 hari eksklusif untuk kita buat perkara-perkara ini. Hanya dalam bulan Ramadan. Hanya dalam bulan Ramadan kita nak buat. Inilah waktunya. Kita memberi makan. Bulan lain boleh buat, tuan-tuan, tak ada masalah. Tapi bulan Ramadan special. Ganjarannya pun special. Beri makan orang berbuka, belanja kawan-kawan. Dan Quran ataupun hadis Nabi tak pernah menyebut kuantitinya. Quran, hadis tak pernah menyebut tentang kuantiti. Kamu hendaklah bersedekah sepinggan. Tidak, tak pernah menyebut kuantiti. Maka walaupun sedikit bila diberikan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sangat luar biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah waktunya. Dan di sudut yang ketiga, di sudut aspek kesihatan, akhirnya Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dengan berpuasa menyebabkan badan kita sihat. Dengan berpuasa menyebabkan darah kita lancar dan sebagainya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Yang kedua, tuan-tuan, yang nak disebutkan pada malam ini, tentang kita nak kenal Ramadan. Bila kita kenal Ramadan, semakin semangat kita nak masuk Ramadan. Semakin seronok nak masuk Ramadan. Yang pertama, Ramadan bulan keampunan. Ramadan bulan keampunan. Masuk Ramadan, doa banyak-banyak, diampunkan dosa. Istighfar banyak-banyak. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi, faghfirli ya Allah. Ambil, tulis istighfar. Tulis doa. Tampal di peti sejuk, tampal di cermin, tampal di katil. Untuk apa ni? Nak jadi manusia yang melazimi untuk beristighfar, minta ampun pada Allah. Ramadan bulan diampunkan dosa. Ramadan bulan diampunkan dosa. Jangan biarkan malam-malam, siang-siang, hari-hari Ramadan berlalu tanpa kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun dengan Allah. Banyak dosa-dosa kita. Minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kita dengan manusia yang mungkin kita lupa, kita terabai dan sebagainya. Yang memang kalau kita ingat, kita kena minta dengan manusia. Tapi mungkin ada dosa-dosa yang kita tanpa kita sedar, maka kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah buang titik-titik hitam maksiat dalam diri kita ini. Puasa bulan keampunan. Yang kedua, puasa bulan doa dimakbulkan. Puasa bulan doa dimakbulkan. Maka kita nak bersungguh-sungguh, tidak membiarkan minit, saat, jam dalam bulan Ramadan berlalu tanpa kita melakukan, tanpa kita berhajat, tanpa kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pekerjaan kita seperti biasa, tapi jangan abaikan waktu-waktunya. Sekurang-kurangnya kita menjaga waktu solat kita. Jadi setelah selesai solat, kita berdoa bersungguh-sungguh. Dan yakinlah Allah Ta'ala akan memakbulkan hajat kita. Tuan-tuan, 30 hari eksklusif dalam bulan Ramadan. Panjatkan doa. Dan susun strategi. Tuan-tuan boleh Google. Banyak dah. Ada orang senaraikan doa-doa yang baik yang boleh kita berdoa dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, kalau ini jadi amalan, 30 Ramadan nanti kita akan menangis. Kita akan memikirkan, ya Allah, ruginya seandainya kita tidak berdoa.
Ini sementara masih lagi boleh mendengar ni, sementara masih lagi boleh melihat, sementara masih lagi boleh rancang apa yang nak didoakan. Tuan-tuan boleh Google tengok. Ada senarai doa yang baik dalam bulan Ramadan. Apa yang nak doa? Takut-takut kita blur dan sebagainya. Takut-takut kita kelang kabut, takut-takut terlepas. Inilah, buat perancangan. Tulis apa yang nak didoakan. Duduk menghadap makanan sebelum berbuka. Waktu itu waktu yang mustajab, waktu yang makbul doanya. Duduk sementara 15 minit, 10 minit sebelum berbuka, 5 minit sebelum buka, duduk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Eksklusif 30 hari saja kita ada, tuan-tuan. Setelah selesai solat, duduk seketika. Setelah selesai baca Quran, duduk untuk berdoa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kurang sekalipun, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tulis doa Rabbana atina fid dunya hasanah tu. Tampal di tempat-tempat yang kita mudah nampak. Saat kita nampak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tampal pada dashboard saat kita bawa kereta. Biarlah dalam kereta dalam bulan Ramadan ini tutup seketika radio tu. Kalau nak buka radio pun pastikan kita dengar Quran, pastikan. Kalau tak ada alat-alat, tak boleh dengar Quran, penat dengar Quran dan sebagainya, tutup seketika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa pada Allah. Ramadan bulan dikabulkan doa. Apa dia yang pertama, tuan-tuan? Ramadan bulan keampunan, Ramadan bulan dikabulkan doa. Yang ketiga apa? Ramadan bulan dilipat gandakan ganjaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini juga janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka pastinya setiap amalan yang kita lakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah gandakan. Seronok tak, tuan-tuan? Seronoknya. Inilah waktunya pesta ibadah. Bukan pesta juadah, pesta ibadah. Maka seronoknya kita nak buat baik, seronoknya kita bermanis muka dengan sahabat-sahabat, seronoknya kita baca Quran, seronoknya kita dapat buat baik. Seronok sebab apa? Tahu Allah Subhanahu Wa Taala sedang mencatat amal kita. Allah Taala berikan yang terbaik kepada kita. Allahu akbar, tuan-tuan. Bulan mana lagi kita nak berdamping dengan Quran? Bulan mana lagi kita nak seronok buat amal ibadah? Melainkan inilah waktunya. Bulan tarbiyah, bulan latihan untuk 11 bulan berbaki. Maka Ramadan cukup sinonim dengan bulan ibadah. Tambahkan ganjaran. Dan yang keempat, tuan-tuan, Ramadan bulan terdapat padanya Lailatul Qadar. Bila sebut Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar berlaku pada 10 malam terakhir. Tapi pastikan, tuan-tuan, jangan hanya beribadah 10 malam terakhir. Mulai saat ini, tanam azam dalam diri kita. Kita tidak akan mengabaikan 30 malam itu. Kita tidak mahu mengabaikan. Bermula daripada Isnin malam ni, minggu depan ni, Isnin malam, kita tidak akan mengabaikan. Jangan biarkan malam berlalu tanpa tarawih. Jangan biarkan malam berlalu tanpa kita tengok Quran, baca Quran dan sebagainya. Jangan biarkan malam berlalu dengan hanya kita menonton movie, tengok Netflix dan sebagainya. Walaupun bila Allah berikan kepada kita cuti, Allah berikan uzur syar'i bagi yang perempuan, yang wanita, ibu-ibu sekalian. Walaupun Allah berikan kepada kita uzur syar'i, itu bukan satu petanda untuk kita habiskan masa kita menonton movie dan sebagainya. Bukan. Itu petanda untuk kita tambah lagi amal soleh, untuk kita seronok buat amal soleh, dengar Quran, untuk kita berzikir pada Allah. Bukankah itu satu kerinduan kepada Ramadan kita? Jadi jangan bersedih walaupun ibu-ibu, kakak-kakak yang diberi cuti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi itu bukanlah satu cuti semata-mata. Dengar Quran, baca sirah Nabi, zikir pada Allah, tengok tafsir dan sebagainya. Manfaatkan Ramadan, bulan Lailatul Qadar. Tapi bukan sekadar 10 malam terakhir. Pastikan kita nak ambil 30 malam ini. 30 malam ini semuanya istimewa. Dan gandakan pada 10 malam terakhir. 10 malam terakhir ni, ya, walaupun ada hadis yang menyebut malam-malam ganjil dan sebagainya, tapi jangan khususkan malam ganjil. 10 malam terakhir ni kita beribadah kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahu akbar. Banyak kelebihan-kelebihan yang boleh kita ambil 10 malam terakhir ni. Tuan-tuan, ini kelebihan Ramadan. Dan yang terakhir, timbul persoalan kepada kita ni. Kita dah tahu dah hikmah puasanya di seluruh aspek spiritual, aspek kesihatan, aspek kemanusiaan. Kita dah tahu dah kenal dah Ramadan. Ramadan ini bulan sekian, bulan keampunan, bulan dimakbul doa, bulan dilipat ganda ganjaran, bulan Lailatul Qadar. Jadi apa nak buat ni? Apa nak buat? Tuan-tuan, kita berada di penghujung Syaban. Di penghujung Syaban, di gerbang Ramadan. Apa nak buat? Yang pertama, baiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiki hubungan dengan Allah.
Apa maksud baiki hubungan dengan Allah? Banyakkan istighfar, banyakkan minta ampun, taubat kepada Allah. Sebab kita yakin manusia yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila banyak dosanya diampunkan, ia mudah untuk melakukan ketaatan dalam bulan Ramadan nanti. InsyaAllah. Banyak-banyakkan bertaubat kepada Allah. Istighfar, istighfar, istighfar. Kita banyak dosa. Saya banyak dosa. Kita banyak dosa. Maka kita istighfar pada Allah. Baiki hubungan dengan Allah. Yang kedua, baiki hubungan sesama manusia. Memberi maaf dan memaafkan. Baiki. Dan yang kedua ni sebut juga tentang manusia ni. Membayar hutang. Selesaikan hutang-hutang manusia, tuan-tuan. Seandainya ada kemampuan. Jangan lari dengan hutang. Seandainya kalau ada hutang-hutang berperingkat, tidak ada masalah. Tapi jangan lari dengan hutang. Maka baiki hubungan sesama manusia. Dan yang ketiga, meyakini bahawa Ramadan nanti bulan Quran, maka pasang perancangan. Buat perancangan. Tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan boleh Google macam mana nak khatamkan Quran. Kalau yang dah biasa, mungkin tuan-tuan dan perempuan, rasanya kalau yang selalu mengikuti kuliah-kuliah, mungkin kita dah biasa khatam sekali. Bagaimana nak buat perancangan khatam Quran dan memahami ayat Quran. Memberikan hak pada Quran. Kita dah ada Quran khas dah ni. Dah siap dah ni. Ataupun esok nak pergi beli Quran. Quran khas yang digunakan untuk Ramadan. Sejadah khas yang digunakan untuk Ramadan. Wangian khas yang digunakan untuk suami-suami kita, ayah-ayah kita, abang-abang kita nak pergi masjid ni, kita belilah ini wangian ni. Ni mak dah beli dah ni. Ni ayang dah beli dah minyak wangi ni, pakai minyak wangi ni pergi masjid. Kami golongan wanita mungkin kami nak solat di rumah, nak jaga anak-anak sebagainya. Abang pergi ke masjid, abang pakai minyak wangi ni bang. Allahu akbar. Kita siapkan ni Ramadan bulan Quran. Maka kita buat persiapan. Nak baca berapa muka surat selepas semayang. Sekurang-kurangnya kalau tak dapat khatam Quran pun tuan-tuan, gandakan bacaan Quran. Gandakan. Bagi yang masih lagi merangkak baca Quran, jangan sedih. Yang penting ada usaha. Setiap hari ada usaha. Baca Quran sikit-sikit. Kalau mulut tak mampu nak khatamkan Quran, biar telinga khatamkan Quran. Mungkin kita masih lagi tergagap-gagap, tak lancar dan sebagainya. Jangan bersedih. Ada usaha, itu menandakan Allah sayang dengan kita. Teruskan usaha. Datang kelas-kelas mengaji dan sebagainya. Kalau mulut tak mampu nak khatamkan Quran, biar telinga kita khatamkan Quran. Biar telinga kita seronok dengan Quran. Biar masuk ayat-ayat Quran akhirnya meresap dalam hati. Tanpa kita sedari, ia proses melembutkan hati kita. InsyaAllah tuan-tuan. Mudah-mudahan peringatan-peringatan ini baik untuk diri saya sebenarnya. Untuk sama-sama kita sambut Ramadan dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita untuk kita sampai dalam bulan Ramadan dalam keadaan kesihatan yang baik. Dapat sama-sama kita berpesta ibadah. Dapat sama-sama kita mengambil manfaat berada dalam bulan Ramadan. Menggunakan masa sebaik-baiknya. Yang insya-Allah Allah terima amal kita. Melayakkan kita dapat rahmat Allah. Sekaligus memasukkan kita dalam syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf atas kekhilafan saya. Mohon maaf atas ketelanjuran dan sebagainya, kesilapan, tersasul dan sebagainya, banyak tersasul dan sebagainya. Minta maaf tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan atas perkongsian begini. Boleh terus share, kongsi-kongsi. Andai ada kesempatan masa, insya-Allah kita bertemu lagi di ruang yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan yang terbaik kepada kita semua. Mohon maaf atas kekhilafan bicara. Selamat menunaikan ibadah berpuasa. Selamat berpesta ibadah. Selamat menggandakan ibadah dalam bulan Ramadan. Doakan saya di sini. Doakan diri kita. Doakan ahli keluarga. Doakan masyarakat sekeliling. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim.